lepas daripada Nabi mimpi dia buat umrah, Nabi ajak sahabat dia untuk pakai ihram apa semua kan, bawa kambing. So tahun tu tak dapat, sebab tahun tu dihalang oleh Quraisy. Quraisy kata tahun depan kau buat. Okay, tahun depan tu Nabi datang balik dengan sahabat. Datang balik Nabi kata, masa nak tawaf, buka ni masa kan, dah lari anak. Sebab masa tu bila Nabi sampai dekat Madinah, orang-orang Quraisy duduk gelak kat sahabat, gelak kat Nabi. Dia orang kata apa? Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dia mesti tak larat nak tawaf, sebab dia orang dah duduk di Madinah, dia orang terkena wabak di Madinah. Sebab zaman dulu kan dia orang fikir Madinah ni bumi wabak, penyakit banyak kat sini. So Nabi suruh buka nak tunjuk muscle lah, nak tunjuk gagah lah. Dan berlari, lari anak tu nak tunjuk kami fit. Itu asal persyariatan dia tu. Dan sampai sekarang kita dah buat benda tu. Jadi tak adalah wabak di Madinah ni, tak ada ta'un. Dajjal pun tak masuk di Madinah. Itulah kelebihan dia. Dan orang Induk di Madinah ni, dia tak akan rasa Madinah ni serabut. Dia tak rasa Madinah ni menakutkan. Orang yang dah pergi Mekah, dia akan rasa Mekah ni macam sibuk sikit kan. Tapi dia duduk Madinah, dia tenang, relax. Kasar. Orang Mekah kasar kan? Kasar. Main balik. Asalnya bila Nabi meninggal, bila Nabi wafat, beberapa orang sahabat dia macam terkejut kan. Terkejut. Umar dia tak percaya, dia tak boleh terima. Siapa kata Muhammad mati, dah meninggal, aku pancung pun. Sehingga Abu Bakar tegur lah. Abu Bakar baca ayat Quran, Abu Bakar kata, Abu Bakar beritahu, man kana minkum ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa di antara kamu yang sembah Muhammad, Muhammad dah mati dah. Tapi siapa di antara kamu yang sembah Allah, Allah tu tak mati. Allah Ta'ala maha hidup. Maka Anas kata, bila wafatnya Nabi, Anas kata, tidak ada hari yang paling bercahaya di Madinah melainkan hari Nabi sampai. Dan tidak ada hari yang lebih gelap daripada di Madinah ni melainkan daripada hari Nabi wafat. Sehingga kan semua kami rasa pelik. Kami rasa tak tahu nak buat macam mana. Siapa lagi nak bimbing kami dalam agama ni? Sehingga Kak Anas kata, ketika mana kami kuburkan jasad Nabi, tangan kami tak berhenti. Duk, bila orang kambuh tanah, kami buang tanah tu kerana kami tak nak Nabi meninggal. Sehingga kan bila Nabi wafat, Nabi dikuburkan di rumah Aisyah. Sebenarnya yang kubur Nabi tu, dia bukan masjid. Masjid tepi. Tepi tu rumah Aisyah. Sebab tu Nabi kata, inna baina ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Dalam riwayat sebut tur'atun min tura'il jannah. Di antara rumah aku dengan mimbar aku, raudah. Sebab tu dipanggil raudah tu, tu yang warna hijau kan. Yang orang duk berebut nak solat di raudah. Sebab Nabi kata raudah tu, solat di situ tu pahala dia banyak. Sebab tu Nabi sebut baiti, rumah saya, rumah aku. Tapi dia dah masuk dalam masjid. Asalnya dia bukan dalam masjid, di luar masjid. Masjid tepi. Rumah Nabi sini, masjid tepi ni. Itulah kawasan masjid. Bila masuk zaman Osman, bila masuk zaman Umar dan Osman, diluaskan masjid. Sebab masa tu orang dah makin ramai. Jadi diluaskan ke depan, diluaskan belah tepi. Bila masuk zaman pemerintahan Umayyah, Bani Umayyah, zaman tu zaman Marwan tak silap. Bila masuk zaman Marwan, dia besarkan masjid. Dia besarkan lagi masjid sehingga dia masukkan kubur Nabi dalam masjid. Kubur Nabi tu dah masuk dalam masjid. Sebab asalnya dia buat renovation, perluasan belah sana, belah depan, belakang. Kemudian dimasukkan pula, belah sini pula dibuat luas. Masa dimasukkan kubur Nabi dalam masjid, ulama-ulama yang ada di Madinah tak setuju. Sebab ada hadis yang jelas melarang kita bina masjid ada kubur. Kalau situ ada kubur, tak boleh buat masjid di situ. La'inallahu al-yahud wan nasara alladhina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat golongan Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka tu tempat solat. Tak boleh. Kubur ada, kalau kubur, keluarkan kubur bawa masjid. Ataupun buat tempat lain.
Antara yang tak setuju, Sa'id bin Musayyib, tabi'in yang menjadi menantu kepada Abu Hurairah. Dia tak setuju, dia kata mana boleh. Tapi khalifah masa zaman tu dia jahil lah, dia buat juga. Maka kekallah kubur Nabi dalam masjid. Itu yang adalah masjid tu. Tapi oleh kerana nak ubah benda tu tak boleh lah. Kan kita nak ubah, Pecah balik. macam mana nak pecah masjid, lepas tu nak buat peluasan belah sana, nanti orang kata kita robohkan Masjid Nabawi. So untuk menghilangkan rasa kekeliruan orang, maka kerajaan Saudi dia buat satu partition. Buat partition supaya asingkan turun kubur tu daripada masjid. Maksud ada partition sekarang ni, kalau kita solat pun kita tak nampak dalam masjid. Dia buat partition. Adakah asal benda ni? Ada asal. Sebab Nabi SAW masa dia dah menguasai Mekah, kan Nabi kena halau daripada Mekah pergi Madinah. Lepas tu pada tahun ke-8 Nabi berjaya buka kota Mekah. Nabi dah menguasai Mekah, orang Mekah banyak masuk Islam kan. Nabi tengok Kaabah, Nabi sebut kat Aisyah, Nabi kata law lam yakun qaumuki hadithi ahli bisyrik la haddamtul Ka'bah wa banaituha ala kawaid Ibrahim. Kalau taklah kerana kaum kau wahai Aisyah baru terlepas daripada syirik, aku akan robohkan balik. Aku akan robohkan Kaabah. Aku akan bina balik di atas binaan Ibrahim. Sebab kalau kita tengok Kaabah sekarang macam ni kan, Kaabah ni macam petak sikit. Di ujung Kaabah tu ada macam ni kan, batu. Yang dipanggil Hijr Ismail. Hijr Ismail tu apa sebenarnya? Itu sebenarnya Kaabah. Maksudnya dia ada dinding. Dia ada dinding dan dia bersambung dengan Kaabah. Maksudnya bentuk Kaabah tu bukan segi empat tempat lah, dia curve di ujung. Nabi kata aku teringin nak bina balik Kaabah macam mana yang binaan asal. Sebab zaman jahiliah Kaabah pernah roboh, dia orang bina balik minta derma. Jadi derma tu tak cukup nak buat dinding yang curve. So dia orang buatlah batu tu nak menunjukkan ni juga sebahagian lah. Sebab tu bila kita tahu jangan masuk pasal tu. Tak boleh, tak sah. Kamu tahu mazhab Syafi'i. Dia kata wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Yang paling sempurna bacaan bismillah itu sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Sampai dekat Ibn Hajar. Ibn Hajar ni ulama besar juga lah, tapi datang kemudian. Dia kata aku tidak menjumpai mana-mana riwayat yang Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Yang aku jumpa Nabi baca bismillah. Pasal apa? Kerana masing-masing ulama ni mereka mencari dalil di mana Nabi buat benda ni. Kerana benda ni akal tak ada bagi. Hanya berpandukan kepada wahyu daripada Nabi. Bila Nabi ajar macam tu, kita buat. Ni dalam bab ibadah lah. Dalam bab dunia tak apa. Dalam bab dunia ni kita nak bina masjid macam mana, kita nak pakai kereta apa, kita nak pakai baju macam mana, kita nak pakai apa nijam macam mana. Itu urusan yang dunia punya. Nabi tak diutuskan untuk ajar benda ni pada masyarakat. Sebelum Nabi datang, orang jahiliah dah ada pakaian. Sebelum Nabi datang, orang jahiliah dah makan. Sebelum Nabi datang, orang jahiliah dah ada alatan. Tapi Nabi datang bukan nak mengajar macam mana cara kamu nak menguruskan dunia. Nabi nak ajar cara kamu mengurus anak kamu. Dari sudut dunia, sebab tu dunia ni Nabi ajar prinsip umum saja. Bila kamu nak merintah, jangan zalim, jangan tindah orang, umum. Tapi dalam bab ibadah, Nabi beri yang detail. Kerana ibadah akal tak ada fikir. Pasal apa kita solat subuh 2 rakaat? Akal tak ada fikir. Nabi buat, so kita buat. Tak boleh kita kata, Imam, hari ni saya beriman lebih sikit, solat subuh 8 rakaat please. Tak boleh. Kerana benda tu Nabi tak tunjuk. Kalau kita solat 8 rakaat subuh, adakah kita telah melakukan kesilapan dan dosa? Ya, dosa. Sebab Nabi buat dua. Kalau dalam solat tarawih macam mana? Macam mana? Dalam solat tarawih Nabi buat 8 kan. Jadi okay. Bagus soalan. Tarawih, perkataan tarawih tu tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi qiyam Ramadan, qiyamul lail. Nabi buat 8. Ya. Orang Abu Salamah ditanya Aisyah, dia kata, macam mana solat Nabi di bulan Ramadan waktu malam? Aisyah kata, Nabi waktu Ramadan ke, waktu tak Ramadan ke, dia solat malam tak pernah lebih daripada 11 rakaat.
Dia solat 4 rakaat, dua-dua, lepas tu dia rehat. Kamu jangan tanya panjang dan kualitinya, kata Aisyah. Kemudian dia solat lagi 4, dua-dua. Kemudian dia rehat, kamu jangan tanya panjang dan kualiti, kemudian dia solat 3. So para ulama kata yang 4 tu, 4 pertama, 4 kedua tu dipanggil sebagai qiyamul lail. Yang 3 tu witir. Itu yang Nabi buat. So solat Nabi ni panjang. 4 rakaat Nabi buat tu panjang. So Nabi solat lepas Isyak, habis tu dekat-dekat dengan subuh. Sebab qiyam dia lama, panjang. Bila masuk zaman Umar, orang dah terlibat dengan jihad. Umar perang dengan Rom, Umar perang dengan Parsi. So orang tak larat nak berdiri lama ni. So ngadulah kat Umar, janganlah berdiri lama kan. So Umar dia buat rakaat tu jadi banyak, berdiri tu jadi pendek. Jadi boleh rehat dia. Semua tak berdiri lama lah. Tapi tempoh tu hampir sama. Tapi Umar ni dia faham lah. Dia kata dia tak habiskan sebelum subuh, dia habiskan di pertengahan malam. 20 rakaat, Ubay bin Ka'ab jadi imam. Sebelum tu memang zaman Rasulullah buat 3 hari je yang berjemaah. Lepas tu Rasulullah tinggalkan sebab Rasulullah takut jadi wajib. Bila masuk zaman Abu Bakar tak berjaya ubah banyak. Sebab Abu Bakar 2 tahun setengah pemerintahan dia sibuk dengan orang yang tak bayar zakat dan semua. Bila masuk zaman Umar merintah lama, 10 tahun. So dia tengok orang solat dalam Masjid Nabawi lah. Lepas Isyak, situ solat sikit, sini solat sikit, seorang-seorang. Kan? Jadi Umar kata tak, kita buat satu imam. Ubay bin Ka'ab jadi imam. So 20 rakaat. Adakah itu salah? Tak salah. Sebab dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari daripada Ibnu Umar, Nabi sebut, Nabi kata salatul lail masna fa in khashita subuh fa'utir bi wahid. Salat malam ni 2 rakaat. Bila kamu takut subuh masuk, cukup hanya sekadar satu witir. Dalam hadis ni Nabi memberikan isyarat solat malam 2 rakaat. Berapa rakaat? Tak ada had. Solatlah 2 selagi mana subuh tak masuk, solat selagi larat. Bila takut subuh masuk, witir 1 rakaat. Jadikan witir itu penutup. Menunjukkan dalam bab qiyamul lail sebenarnya tak ada had. Kita boleh buat berapa rakaat yang kita nak. Itu arahan daripada Nabi. 2. Cuma Nabi tunjuk 8 dengan berdiri yang lama. Cuma orang dah tak larat, kita boleh buat berapa pun. Sebab itu solat tarawih 20 rakaat ni bukan disepakati. Mazhab Malik 36. Dia lama lah. Sebab apa 36? Sebab Imam Malik dekat Madinah. Imam Maliki ni dekat Madinah. Tempat dia. Orang Mekah buat 20 kan dia 4. Bila dia 4 je dia rehat. Bila 4 je rehat. So ada, kalau 20 ada 4 kali rehat sebelum habis. Bila 4 kali rehat, masa dia rehat tu dia akan tawaf sunat. Tak ada buat apa? Tawaf. Imam Malik kat sini. Dia tak ada Kaabah nak tawaf. Tapi dia nak habis sama dengan orang Mekah. Kata tak ada buat apa. So kita tambah lagi 4. Ganti kepada tawaf sunat yang orang Mekah buat. So 4 kali rehat campur 4 rakaat kali 4 rakaat dia 16 rakaat. 16 campur 20 yang asal 36. Sebab itu mazhab Malik 36. Ada had tak tarawih? Tak ada had. Berapa paling kurang tarawih? 2 rakaat. Berapa paling banyak? Tak ada had. Selagi mana larat buat. Kerana tarawih ni qiyamul lail. So clear masalah. So tak payah gaduh lah 8 ke. Kadang-kadang bila orang-orang yang bijak mana, kalau kita yang bawa kat bawah ni jadi pening juga. Lagi satu doktor saya banyak nak sedang tanya dia. Dalam isu Maulid Rasul ada setengah golongan, ada setengah pendapat yang mengatakan pada antara bid'ah yang patut dihentikan. Maulid Nabi satu benda yang baru. Benda yang tak ada zaman Nabi. Macam bukti yang katakan Maulid Nabi ni tak ada zaman Nabi sebab tarikh Nabi lahir pun tak disepakati. Kalau ada sambutan dah tentu dia orang sepakat lah. Tak ada sambutan. Sahabat-sahabat bila dia orang nak buat tarikh pun dia orang tak ambil tarikh kelahiran, dia orang ambil tarikh hijrah. Kerana kelahiran Nabi ni taklah memberi kesan besar kepada agama melainkan selepas hijrah. So hijrah lebih besar dia punya kesan. Maka Umar ambil hijrah. Maulid Nabi, oleh kerana dia benda baru, maka ulama silam berbeza pendapat tentang hukum. Boleh ke tak buat sambutan pada hari kelahiran Nabi? Siapa yang larang? Yang larang Fakihani, ulama mazhab Maliki. Siapa yang larang? Asy-Syatibi, ulama mazhab Maliki. Bahkan Fakihani lebih keras.
Dia kata orang yang buat sambutan maulid ni orang yang kuat makan. Kerja dia nak makan je. Nak buat sambutan. Buat sambutan dapat makan lah. Kan? Itu satu kumpulan. Kumpulan yang kedua, dia kata maulid Nabi ni okey. Memang tak ada zaman Nabi, tapi dia bukan ibadat khusus. Dia cuma sambutan nak ingat perjuangan Nabi. Golongan ni Ibn Hajar Haytami sebut. Dia setuju. Dia kata benda baru tapi dia bukan ibadat khusus. Maka dia dibenarkan. Maka kita ada dua pandangan. Dan dia dianggap sebagai perjuangan Nabi. Ya. Jangan ada ibadat khusus yang khas yang tak ada macam. Pasal apa puasa ni? Sempena maulid Nabi. Macam dia memperaratkan apa semua tu. Yang tu lebih kepada dia macam bila kita barak ni, kita buang masa je lah. Baik kita duduk, kita baca hadis. Baik duduk macam ni, kita baca hadis. Dia jadikan ada satu orang menghentikan Dia macam ni. Bila kita kata ada dua pandangan, maka bila ulama yang datang kemudian ni, dia ada kecenderungan dia. Kalau macam Saudi ni, dia tak bagi. tak bagi tu. Dia tu apa nak buat maulid? Kita hari-hari ingat Nabi. Di Masjid Nabawi, hari-hari baca hadis Nabi. Tak perlu pada sambutan. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua dia kata, kita duduk jauh ni, orang dah tak ingat apa Nabi ni. Kalau buat hari-hari, orang tak ingat. Tengok solat Jumaat dengan solat subuh, mana lagi ramai? Solat Jumaat lagi ramai sebab dia bermusim. Solat subuh tak ada musim. Dia macam buah betik dengan durian, buah betik murah tak ada musim. Benda tak musim ni orang boring. So dia kata kita buat sambutan, kita tak ada buat ibadat baru. Cuma kita buat sambutan nak ingat perjuangan Nabi semata-mata sebab hari tu orang cuti. Maka itu tak termasuklah dalam bid'ah yang tercela. Dia yang masuk dalam bid'ah yang tercela ni bila mana dia ada ritual khusus. Sebab ada di sebahagian negara Arab, bila masuk maulid, dia orang akan tawaf di kubur Nabi. Itu mengarut lah itu. Dia orang akan tawaf di kubur Nabi Hud, bukan? Nabi Hud. Yaman. Dia orang akan mandi, ada upacara khas, ada solat khas. Yang tu yang dilarang. Maka kalau ulama-ulama Saudi ni dia kata bid'ah apa semua ni, dia refer kepada bid'ah yang mungkar lah. Dia refer pada yang tu. Kalau buat perarakan tu buang masa je lah. Kalau betul lah, kalau ada perarakan ni sebenarnya buang masa banyak. Baik kita baca hadis. Jadi bagi kita duduk jadi baca hadis. Kita baca sini baca hadis kalau ingat Nabi kan. Lagi bagus Saya lah. dulu yang saya jadi macam kecil-kecil saya nak boleh kenapa duduk kena berarak daripada masa sekolah kan. Jadi macam tu saya fikir tu ada orang yang kata macam macam apa benda ni. Sampai tahap rakit. Sampai tak jadi saya baca dah hujang suruh hentikan sebab dia takut benda ni bila kalau kita dibiarkan dia akan jadi berlarikan. Itu pun sampai akan jadi satu benda lagi mengarut. Betul lah, yang tu sebenarnya ada juga yang mengharamkan mutlak. Macam ulama Saudi pun ada yang mengharamkan, tak boleh ada sambutan. Sebab Lebih kata baik raya dia kata kita stop terus. Ada juga. Itu termasuk dalam daerah khilaf di kalangan para ulama. Cara angle mereka tengok. Jadi pendapat. Pendapat. Macam mana dia orang tengok? Ada yang kata perayaan tu sendiri adalah ibadah. Apa saja perayaan tak boleh. Ada yang kata tak, ini bukan perayaan. Ini sambutan. Nak ingat. Perayaan tu dia ada solat khas. Waktu kita raya Ramadan, raya puasa, kita ada solat. Ada khutbah. Ini bukan peraya. Ini kita cuma sambut masa nak peringat zikra. Ada yang kata gitu pula. So ubah pada dia apa-apa hal pun mufti lah buat keputusan. Kecenderungan dia ke mana? Kita ikut mufti je kan. Kalau Macam mana dengan orang Malaysia, jemaah kita, satu kali datang tapi umrah berulang-ulang? umrah yang berulang-ulang ni ulama sendiri beza pendapat. Macam mazhab Syafi'i dia kata oleh kerana ada hadis yang sebut al-umrah ila al-umrah kafaratun bainahuma. Di antara dua umrah itu akan menghapuskan dosa yang di tengah-tengah. Maka Imam Nawawi kata, maka digalakkan untuk kita memperbanyakkan umrah. Berulang-ulang tak apa. Satu hari pun boleh ulang banyak kali tak apa, mazhab Syafi'i kata. Adapun Imam Ahmad, dia kata jangan diulang umrah ni kurang pada seminggu. Sebab dia kata umrah ni ada satu ritual, botakkan kepala. Rambut tak tumbuh melainkan seminggu baru nampak tumbuh balik. Maka Imam Ahmad kata, Hanbali kata, jangan ulang kurang pada seminggu. Sebahagian ulama yang lain kata macam ni, dia kata, kita tengok Nabi buat macam mana. Ada tak Nabi ulang umrah dalam satu perjalanan? Nabi tak ulang, Nabi hanya buat satu umrah. Ada, Aisyah buat umrah. Kan kita biasa nak umrah pergi Masjid Aisyah.
umrah Aisyah tu umrah yang special. Itu special request untuk orang yang dia berihram untuk umrah di bulan haji. Dia ihram dia untuk umrah, tiba-tiba dia haid, dia tak boleh nak buat umrah sebab dia haid. Maka Nabi arahkan Aisyah untuk jadikan ihram dia tu haji, dukhul umrah ilal hajj. Kira. Dia buat qiran. Kemudian oleh kerana dia awal tadi dia memang niat nak umrah berasingan, maka sebab tu dia mintakan Nabi untuk buat umrah lain. Maka Nabi pun benarkan Aisyah buat. Itulah satu-satu kes. Dan Nabi tak suruh sahabat yang lain buat benda yang sama, kerana Aisyah ni di special case. Maka kalau ikut, kalau anda tanya pendapat anda kata satu kali perjalanan, satu umrah. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat yang Nabi tunjuk. Tapi kalau dia kata saya nak ikut mazhab Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i kata boleh berulang-ulang, terpulang lah. Kerana benda ni pun pendapat ulama juga. Tawaf wida untuk umrah ulama berbeza. Syafi'i kata wajib sebab dia qiyas dengan haji. Hanbali kata tak. Tawaf wida hanya sunnah, dia tidak wajib. Maka tu pendapat yang saya pegang. Tidak wajib tawaf wida untuk umrah, dia hanya sunnah. So kita buatlah kalau kita ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, Okey. Ada beza tak bagi salam dekat mana-mana dengan bagi salam dekat makam Nabi? dalam Ramai orang hadis kisah kan? Ramai orang kirim salam. Orang kampung nak kirim salam. Ramai kirim salam. Kalau ikut dia penuh. dalam hadis Nabi SAW sebut, aksiru minas salati alai fa inna salatakum ma'rudatun alai. Banyakkan selawat ke atas aku, kerana selawat-selawat kamu ni semua dibentangkan pada aku. Dan dalam hadis Nasa'i disebut, mana-mana orang yang bagi salam, bagi selawat ke aku, di mana pun dia berada, malaikat akan ambil salawat dan salam dia akan serah kepada aku. So kalau kita faham hadis ni, tak perlu kirim salam. Sebab kita boleh bagi salam direct, kat mana-mana pun kita bagi, malaikat tolong bawa. Dia macam ni lah. Kita ada WhatsApp, kontak dengan orang melalui perantara kirim, dengan kita boleh kontak sendiri. Kita nak kontak sendiri, kita nak pergi ke perantara. Kontak sendiri lah. So kita bagi lah salam. Orang kata macam ni. Tapi mesti ada kelainan sampai tak depan. Sampai kat Nabi. Pasal total kredit tak ada, nak kontak sendiri. Kena minta tolong orang untuk kontak. Tak, yang kredit tu malaikat yang bagi. Takkan nak lawan kan? Full bar. Ada wifi unlimited. Bagi lah salam kat mana-mana pun. Tidak perlu untuk bagi kirim salam sebenarnya. Maksudnya memang tak ada fadilat khusus bagi salam lebih daripada orang lain kat mana-mana, tak ada. Cuma kita bila kita datang sini, kita ziarah kubur Nabi ni adalah fadilat. Fadilat tu ziarah kubur lah. Cumanya apa kelebihan kubur Nabi dengan kubur orang lain? Dari sudut fadilat, umum saja ziarah kubur. Tapi oleh kerana kita ziarah kubur Nabi tak sama macam ziarah kubur orang lain. Ziarah kubur Mak Rempit dengan ziarah kubur Nabi, dari sudut perasaan kita tu kan lain. Perasaan kita lah lain kan. Bila kita ziarah kubur Nabi, kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Jazakallah wa anil Islam wal muslimina khairan. Ya Allah, ya Rasulullah, salam sejahtera kata kamu. Terima kasih kerana engkau telah banyak menyumbang untuk agama ni. Takkan kita rasa sama macam kita ziarah kubur orang lain. Dari sudut tu lain, dari sudut perasaan. Okey, dalam Al-Quran Allah sebut la tusmi'ul mauta. Orang Wa huwa yang yusmi'ul mauta. Okey, orang yang mati takkan mendengar apa yang kita cakap. Okey. Dia tak boleh melihat dan dia tak boleh mendengar. Tapi macam mana pula hal kita datang dekat kubur Nabi dan kita sebut Assalamualaikum ya Rasulullah, ataupun kita pergi kat kubur mana-mana Assalamualaikum ya ahli diyar. Adakah benda tu dia macam mana kita nak faham antara ayat Al-Quran yang kata orang kubur tak dengar, tapi kita pula disunnahkan untuk bagi salam macam tu. Baik. Sekarang ni dalam satu-satu isu, kaedah kita mesti kumpulkan semua dalil yang berkaitan. Semua dalil yang berkaitan kita kena kumpul satu tempat. Ni macam buat tesis lah. Takmish, summa taftish. Takmish maksud mana-mana dalil yang berkaitan ambil, cekau ambil, letak satu tempat. Lepas tu baru kita buat analisa. Okay. Ada beberapa ayat Quran yang sebut mayat tak mendengar sesuatu. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Innaka la tusmi'ul mauta wa huwa yusmi'ul mauta. Kamu tidak boleh wahai Muhammad memperdengarkan sesuatu kepada orang yang dah mati. Tetapi bila kita tengok hadis, di sana ada hadis
yang Nabi bercakap dengan orang kafir yang mati di Badar. Sampai Nabi tanya mereka, hal wajadtum ma wa'adallahu lakum, kan, haqa, adakah kamu dapati apa yang Allah Ta'ala janji kepada kamu tu benar? Sampai sahabat tanya, Rasulullah, dia orang kan mati, dia orang tak dengar. Mereka lebih dengar daripada kamu. Maksudnya mereka lebih dengar. Ada hadis Nabi pergi ke Baqi', Nabi kata assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin, minal muslimina wal mu'minin, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Wahai salam sejahtera kepada ahli diyar, yang kepada orang mukmin, kamu lebih awal daripada kami akan menyertai kamu. Maka di sini ada dua dalil. Maka mazhab ulama ni dia berbeza pendapat. Ada yang kata mayat dengar apa yang kita cakap. Ini pendapat Ibn Qayyim dalam Ar-Ruh. Dia kata mayat dengar. Mayat bukan dengar saja, tahu siapa yang ziarah kubur. Sebab apa? Sebab dalil ni. Ada yang kata tak, mayat tak dengar. Kecuali yang mana dalil kata dia dengar. Mayat tak dengar, asal tak dengar. Kecuali yang dalil kata dia dengar. Mana dalil kata dengar? Bila kita bagi salam kat dia, dia dengar. Sebab Nabi bagi salam kat orang kubur. Mana yang ada pengkhususan. Mana-mana yang ada pengkhususan. Dalil umum, kemudian Nabi ada khususkan. Yang ni dengar, yang ni dengar, yang lain tak dengar. Ada yang kata gitu. Ini pendapat sebahagian ulama. Dia kata asal tak dengar, kecuali yang mana yang Allah Ta'ala bagi izin untuk dengar. Dalil ulama yang kata dengar semua macam Ibn Qayyim, dia kata dalil ni, ayat Quran yang kata tak dengar ni memang tak dengar, kecuali bila Allah izinkan dia dengar. Maksudnya sebab dalil itu bukan menafikan. Dalil itu kata wa ma anta bimusmi'in man fi qubur, bukan kau yang menjadikan mereka dengar, aku yang jadikan mereka dengar. Innaka la tusmi'ul mauta, kau tak mampu nak bagi mayat dengar, Allah yang bagi dia dengar. Macam tu lah. Dia macam ada hadis Nabi kata la adwa wala tiyarah, tidak ada jangkitan dalam Islam. Penyakit ni tak berjangkit. Ada dalil yang lain. Sahabat tanya Nabi, satu unta yang kurap, satu lagi unta tak kurap. Sahabat ni sebahagiannya bila dekat-dekat dengan unta kurap, dia akan bagi jauh. Nabi kata biar. Kata tak, nanti berjangkit. Dia kata faman a'dal awal, kalau betul berjangkit, yang mula-mula tu dijangkit pada siapa? Yang mula-mula kena kurap, dijangkit pada siapa? So ulama dia beza pendapat. Ada yang kata memang tak ada jangkitan langsung, tapi bila kita tengok sains hari ni nampak macam betul ni kan? Jangkitan tu ada dalam Islam, dalam sains. Oh, sebenarnya bukan dia menafikan jangkitan, dia menafikan penyakit tu berjangkit sendiri. Jangkit tu dengan izin Allah. Sebab ada kadang-kadang kita duduk sebelah orang sesama, kita tak kena pun. Ada kadang-kadang kita duduk dekat sikit, kena lah. Kerana itu semua dengan izin. Nabi bukan menafikan mutlak, Nabi menafikan tidak ada penyakit-penyakit, melainkan dengan izin. Okey, Ustaz ya. Dia duduk Minum. Dia kena laju nanti kan azan. Ambil kerusi. Dalam perang Khandaq, Nabi SAW minta Uzaifah bin Yaman pergi cek. Dan Nabi SAW juga minta Nu'aim bin Mas'ud untuk selidik dan cuba kucak-kacirkan. Dan Nabi ada sebut al-harbu khadda'ah, peperangan ni adalah tipu helah. So sejauh mana tipu helah tu yang dibenarkan dalam peperangan tu, dan secara spesifiknya kalau hari ini sistem khadda'ah tu yang mana yang boleh kita gunakan dalam memerangi orang kafir? Dia dalam bab masalah ni, kami ada tanya kepada Syekh Wahbah Zuhaili dulu lah, boleh tak bila dalam pilihan raya nanti, kata ada satu pihak dia ada calon dia nak menang dengan calon dia, so untuk dipanggil psyops, serangan psikologi, kita ambil calon kita, calon yang kita yang sokong, kita buat poster dia, lepas tu hidung itu kita tukar hidung babi, kan? Kita tukar hidung babi, calon kita, kita sebarkan kat orang dalam keadaan sembunyi. Sekali bila orang dapat kita punya poster, dia akan kata siapa yang buat ni? Bangkang. Kawan lah. Dia kata orang yang tak setuju dengan kawan ni lah, teruk dia akhlak dia boleh.
kita tak mau sokong lah buat yang kutuk dia ni. Kita kena sokong dia ni. Akhlak dia pun teruk kan. Padahal bukan dia yang buat, kita yang buat. Ya. Kan? Boleh tak guna benda ni kerana menggunakan alasan al-harbu khadda'ah? Kan? Syekh Wabah kata tak boleh. Dia tak boleh. Nampak hal. Dia yang menggunakan al-harbu khadda'ah ni pada kafir harbi, yang mana betul-betul harbi, yang mana darah dia halal, harta dia halal. Kerana tidak ada penghormatan pada harta dan darah dia. Okey, katakan macam sekarang ni keadaan Rohingya. Diorang duduk dalam keadaan diorang dikelilingi kafir harbi, kafir yang memerangi kita lah. So apakah khada'ah ataupun tipu helah yang kita boleh guna untuk memerangi? Berlakon keluar pada Islam ni memang dibenarkan dengan Quran. Siapa yang diseksa? Macam anak Sumayyah. Macam anak Sumayyah, Ammar. Boleh. Man ukriha wa qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dalam Quran sebut, siapa yang dipaksa dalam keadaan jiwa dia tenang beriman, dia takut dibunuh, so dia boleh mengaku dia kafir, tak ada masalah. Tapi dalam isu khada'ah ni sebenarnya boleh buat teaser. Tak, ini betul anda tanya untuk ni je doktor punya pandangan sendiri. Apakah yang sesuai? Kita lah Al-harbu khada'ah, khada'ah. Al-harbu khada'ah. Wallahu a'lam, mana pun tak nampak lagi dhabit dia. Tapi kalau kita baca dalam pembunuhan Ka'ab bin Ashraf pun nampak macam memang dia menipu kan. Yalah Kan? itu juga. Sebab kalau kita nak faham apa yang kita boleh unjurkan kepada kawan-kawan, apa kita boleh buat kepada Myanmar, kerajaan Myanmar, kerajaan yang menyokong Myanmar dan sebagainya, kita nak faham konteks tu pun sebenarnya tu yang saya tanya tu. Tak, betul, kita boleh buat tesis je. Master. Betul. Majilah Benda ni orang tak bincang pun. Apa disiplin yang dikatakan pembohongan dalam perang tu, sampai tara mana dibenarkan bohong? Teruskan. Yalah macam anda tengok dari sudut politik, bukan politik apa. Maksudnya macam Saudi sendiri, sikap Saudi dengan Amerika, sikap Malaysia sendiri dengan Amerika. Cuba faham juga adakah dia orang gunakan khada'ah ke. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.